السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Untuk pagi-pagi ini, oleh kerana kuliah subuh kita ni merupakan kuliah subuh bulanan, jadi saya kira eloklah kita baca tafsir Al-Quran. Itu tafsir ya Allah Subhanahu wa taala sebut daripada surah yang kita bacakan tadi. Cumanya kita nak surah kita baca tadi nama dia surah As-Saff. Surah As-Saff. Rakaat yang pertama tadi kita baca satu surah daripada surah As-Saff, ayat 1 hingga ayat 14. Dalam surah As-Saff ini Allah Ta'ala cerita tentang hubungan dengan orang munafik. Memang kebanyakan daripada surah-surah yang Allah Ta'ala mulakan dengan dia panggil musabbihat, iaitu mula dengan tasbih ni, memang banyak mengandungi teguran kepada orang munafikin. Sebagaimana yang kita tahu bahawa munafik ini dia tak ada di Mekah. Di Mekah ni ada musyrikin, ada mukmin yang kita sebut sebagai musyrikin Mekah, dan ada orang mukmin. Munafik ni dia mari di Madinah setelah ada yang orang panggil orang yang ikut Nabi, nak lawan Nabi, nampak Nabi ni ramai, lalu buat ikut Nabi, sembahyang juga belakang Nabi, duduk juga belakang Nabi, semua amal ibadah ni buat, tapi munafik. Di dalam surah ini kita belajar nanti bahawa Al-Quran, Allah tidak panggil orang munafik dengan orang munafik. Kita tidak dengar lagi ayat ya ayyuhal munafiqun, tak dengar lagi wahai orang munafik. Tapi Allah Ta'ala masih lagi panggil dia dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Bukan nak maksud bahawa mengakui keimanan dia tu, tidak. Tapi Allah Ta'ala panggil dengan tujuan tengok luaran dia. Allah Ta'ala tahu dalam hati dia tu munafik ke tak munafik, tapi manusia tak tahu. Oleh sebab kerana itulah apabila sahabat pernah minta dengan Nabi SAW untuk Nabi sebut siapa orang munafik ni yang buat ganggu Islam, yang buat yang buat orang panggil buat perangai ni, siapa dia? Lalu Nabi kita Muhammad SAW tak beri sahabat untuk bunuh orang munafik sebab berlaku fitnah. Lagi Muhammad ni yang kata bunuh sama-sama dia.
Tolong tutup kipas ni. Baik. Surah Saf ini, bismillah, juga Allah Ta'ala tuju kepada golongan mujahidin. Itu para pejuang dalam medan perang. Kerana dengan mereka lah agama Islam ni boleh tersebar. Perang bukan nak bunuh orang. Perang bukan cari pasal, cari gaduh dengan orang. Tapi peperangan dalam agama ini adalah untuk menyebarkan agama. Untuk menyebarkan agama. Sebab apa kena perang nak sebar agama ni? Kerana ada orang yang tak mahu terima agama dan lawan kembali agama ini. Orang kafir ni tak layak dak atas muka bumi. Kalau ikut-ikut dia tak layak hidup. Dia kena jadi Islam baru layak hidup. Lalu dalam sebuah, kalau kita ada khalifah, maka khalifah kena suruh orang tu masuk Islam. Kalau tak mahu masuk Islam pun duduk di bawah Islam. Tak paksa, tapi duduk di bawah Islam. Dan Islam akan melindungi mereka. Nak paksa mereka supaya masuk agama tak boleh. Tapi mereka kena tunduk di bawah pemerintah Islam dan tak boleh lawan. Punca peperangan ini apabila ada orang yang melawan. Itu punca dia. Baik. Selepas surah Saf ini akan ada surah Jumaah. Dan dia bermula daripada surah Al-Hadid lagi. Surah Al-Hadid lagi sampailah kepada surah At-Tahrim. 10 surah ni dia cerita dua benda je. Dia cerita infak dengan jihad. Maka dalam Islam ini sayap kanan dan sayap kiri kepada agama ini itu infak dengan jihad. Dia bermula daripada surah Al-Hadid lagi sampailah kepada surah At-Tahrim. Bermula daripada Al-Hadid lagi sampailah kepada At-Tahrim. Daripada Al-Hadid sampai At-Tahrim tu dia cerita infak, dia cerita jihad. Maka surah Saf yang kita nak baca ni iaitu cerita bab jihad. Baik. Surah ni kalau boleh kita bagi pada 6 tajuk. Yang pertama sekali Allah Ta'ala nak beritahu sifat dia. Al-Azizul Hakim. Firman Allah Ta'ala, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-Azizul Hakim. Baik. Telah bertasbih apa yang ada di langit dan apa sahaja yang ada di bumi. Surah ni Allah Ta'ala mula dengan tasbih. Tasbih kepada Allah, perkataan sabaha ni menimbulkan sesuatu. Maknanya daripada asal bahasa dia. Dia begini. Orang berenang ni disebut sebagai sibah. Dalam bahasa Arab berenang ni sibah. Berenang ni dia kena timbulkan tubuh dia. Paling kurang separuh. Kepala dia mesti timbul. Kalau kepala tak timbul, orang tak panggil berenang, orang panggil menyelam. Kenapa perkataan sabbaha ataupun tasbih dituju pada Allah Ta'ala yang kita sebut subhanallah? Kita kena meninggikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih daripada segala-gala, sebagaimana seorang yang berenang meninggikan kepala dia supaya tidak lemas, dan meninggikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih pada segala-gala ni supaya tidak lemas dalam syirik. Perkataan sama Tuhan guna. Berenang dalam bahasa Arab dia panggil sibah, berenang. Ni sabbaha ataupun kita sebut sabbaha ni bermaksud orang tu menimbulkan kepala dia ketika berenang. Kenapa perkataan tasbih
digunakan sabbah lillah kepada Allah. Dalam bab kita dengan Allah Ta'ala ni, kita kena meninggikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih pada segala-gala, sebagaimana seorang yang berenang meninggikan kepala dia supaya tidak lemas. Kalau kita rendahkan Allah sama tarah dengan makhluk, kita panggil orang ni telah pun lemaskan diri dia dalam syirik. Sebagaimana orang yang berenang, dia rendahkan kepala dia, punggung dia naik. Orang tak panggil berenang gitu, lemah. Ataupun kepala dia tenggelam, itu juga lemas. Maka dia tidak selamat ketika mana dalam air. Ini bahasa yang Allah Ta'ala gunakan. Sebab itu kita kata bahasa Quran ni satu bahasa yang tepat. Satu bahasa yang tepat. Bila Allah Ta'ala guna bahasa tu, maka ketepatan bahasa Quran tu sendiri. Baik. Tasbih ni maknanya kita meninggikan Allah, kita rendah hak lain. Hak lain semua tidak ada maknanya tanpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak jadi hebat ke, hebat Allah lagi. Nak orang panggil nak buat perangai atas muka dunia ni, Tuhan tengok. Hasil daripada seorang tu tasbih dengan betul, dia sebut subhanallah dengan betul. Orang yang sebut subhanallah dengan kefahaman yang betul, bermakna syirik itu tidak ada dalam jiwa dia. Dia tidak akan pergi buat benda-benda yang boleh mendatangkan rosaknya akidah dia. Tak akan minta pada yang lain kecuali kepada Allah Ta'ala. Dia tak pergi ke ibadah di kubur apa, tidak ada. Sebab dengan perkataan tasbih dia tu, dia meninggikan Allah Ta'ala. Baik. Kalau kita perhati, perkataan tasbih ni digunakan untuk perkara-perkara yang besar-besar. Perkara yang besar. Contohnya, perkataan tasbih ni digunakan dalam perkara yang kita panggil ajaib, takjub. Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, Isra' dan Mi'raj. Allah Ta'ala gunakan peristiwa Isra' Mi'raj ini dengan perkataan Subhanalladzi asra bi'abdih. Perkataan tasbih di hadapan dia. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya yakni Muhammad dengan perkataan Subhanalladzi asra bi'abdih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita bab apa pun kalau melibat ketakjuban ataupun perkara yang manusia sendiri tak boleh buat. Perkara yang manusia tak tahu, dia gunakan perkataan subhanallah. Dia gunakan perkataan subhan. Kerana nak tanding Allah Ta'ala daripada sudut ni tak boleh. Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala perjalankan dia daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa dalam masa satu malam. Tak boleh orang nak buat. Tapi Allah boleh buat. Macam mana dalam keadaan maha tingginya Allah Ta'ala buat benda yang manusia tak boleh buat, tiba-tiba manusia nak naik benda lain, sama kuasa dengan Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, apabila perkara yang melibatkan tuduhan kepada Allah, contohnya mereka kata wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka kata Allah Ta'ala ni ada anak. Ada anak di sini dua makna. Yang pertama, orang kafir ni dia kata Tuhan ni memang ada anak sungguh. Yang pertama. Yang keduanya, anak ni bermaksud wakil Allah. Wakil Allah. Dua makna. Bila seorang tu ada ayah, ada anak, kita nak cakap dengan ayah dia, kita pergi kepada anak dia. Itu makna wakil. Ada yang kata memang ada anak sungguh. Allah Ta'ala kata wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka ambil Allah ni, mereka kata ada anak. Subhanah. Allah Ta'ala kata maha suci Allah. Maha suci Allah dengan sifat ketinggian dia nak turun sama tarah dengan makhluk ni, tidak, sebab dia makhluk. Allah Al-Khaliq, hak ni makhluk. Itu diguna perkataan subhan. Baik. Oleh kerana itu, surah ni dimulakan dengan subhanah.
Tapi dia sebut sabbaha, telah bertasbih. Dalam Quran ni dia sebut past tense, present tense. Perkara yang telah berlaku, perkara yang sedang berlaku. Dalam bahasa Arab dia panggil madhi mudhari'. Ini bahasa. Yang ni Allah Ta'ala kata telah bertasbih, makna perkara itu telah berlaku. Ada ayat Quran Allah Ta'ala kata yusabbihu lillah. Yusabbihu lillah. Dalam surah-surah yang lain. Juga surah yang menyebut berkenaan dengan infak dan juga jihad juga. Surah ni Allah Ta'ala kata sabbaha lillah. Ada surah yang lain Allah Ta'ala kata yusabbihu lillah. Yusabbihu makna akan bertasbih ataupun sedang bertasbih. Past tense, present tense. Kalau bahasa Inggeris dia panggil. Ayat ni past tense, telah bertasbih. Kita nak tahu macam mana hak tasbih tu langit di bumi, kalau Allah Ta'ala tak bagi tahu, kita tak boleh bagi tahu, kita tak dapat tahu. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak sebut hak tasbih di langit di bumi ni, kita nak tahu mari di mana? Siapa nak naik atas langit tu? Makhluk-makhluk di bumi ni kita boleh dengar, makhluk manusia boleh kita dengar suara, jin tak boleh dengar dah suara jin. Pokok ke, air ke, batu ke, makhluk-makhluk Allah. Benda yang tak boleh kita dengar ni Allah Ta'ala kata bertasbih padaku. Benda ni semua tak ada akal. Baik binatang, ke tumbuhan, ke langit, bumi, akal tidak ada. Akal tidak ada. Jadi ini satu tamparan kepada manusia juga. Manusia ada akal ni supaya fikir. Benda yang tidak ada akal, sebagaimana batu, sebagaimana pokok, sebagaimana binatang datang muka dunia ni, bertasbih pada Allah. Lagu mana manusia ni Allah Ta'ala guna akal tapi tak rasa Tuhan ni hebat, tak rasa nak bertasbih kepada Allah SWT. Itu satu jentikan dalam hati manusia supaya manusia ni sedar. Baik. Dalam pada tu Allah Ta'ala kata bila Allah buat segala-gala, Allah Ta'ala sebut wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik. Soalan dia, kenapa kita bertasbih kepada Allah? Allah Ta'ala beritahu kita bertasbih kerana Allah tu, jawapan dia kerana Allah Ta'ala beritahu kita bertasbih kepada Allah kerana dua benda. Kerana dia Al-Aziz yang gagah perkasa, Al-Hakim yang bijaksana. Baik. Perkasanya Allah ni, dia boleh azab siapa sahaja. Mana-mana orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh azab. Dan azab bagi orang syirik adalah azab yang kekal selama-lamanya. Dia boleh buat. Dalam masa yang sama, bijaksananya Allah Ta'ala ni menangguhkan azab kepada manusia. Dua benda. Bertasbihnya kita kepada Allah kerana kalau azab, Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja dia nak dengan sifat Al-Aziz yang dia ada. Dengan sifat Al-Hakim yang Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala boleh tangguh azab kepada manusia syirik pada Allah ni dengan tujuan dua perkara. Tujuan supaya dia mati dalam keadaan syirik, na'udzubillah. Dan yang keduanya supaya dia sedar bahawa belum pada dia mati ni, dia kena siapkan diri dia dengan bertaubat pada Allah, kerana orang itu telah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab manusia kena bertasbih pada Allah. Kerana Allah Ta'ala yang Al-Aziz, yang tidak ada tolak banding. Nak bandingkan, nak sama tarah manusia dengan Allah tak boleh. Dan kerana Allah Ta'ala itu Al-Hakim yang maha bijaksana. Ayat yang kedua. Bismillah. Ayat kedua ni teguran kepada orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Lima taquluna ma la taf'alun. Ayat ni
adalah sebenarnya ayat teguran pada orang mukmin yang mereka minta berjihad. Mereka nak jihad. Bila syariat jihad ni diberi kepada mereka, mereka rasa tak mahu pula berjihad. Ni ada jenis manusia begini. Tidak kata zaman hari ni lah, zaman dulu pun ada. Maka Allah Ta'ala ingatkan kembali kepada mereka perintah Allah Ta'ala. Makna dia, wahai orang beriman, kenapa kamu mengatakan benda yang kamu tidak kerjakan? Wa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Sekarang ni Allah Ta'ala tegur manusia yang mulut mereka mengaku Muslim dan beriman. Hati tak tahu lagi ni. Tapi kalau ikut apa yang Allah Ta'ala sebut ni, bila turunnya perintah jihad, mereka tak mahu jihad, maka ini perangai orang munafik. Orang munafik sebelum lagi pada perintah jihad, mereka nak jihad. Bila datang sahaja perintah jihad, mereka kata inna buyutana aurah, rumah kami tak ada orang nak jaga dan sebagainya, dia kata. Orang munafik apabila mereka tak ada harta, mereka rasa nak berinfak. Rasa infak tak lagi sebab tak ada harta. Alasan dia. Padahal kita ni kalau nak infak, tak tunggu kena ada harta dulu. Kalau tak ada, kita buat cara tak ada. Tapi orang munafik ni begitu cara dia. Lepas daripada adanya harta, kebun dah masuk apa dah, dia kata tak boleh tinggal, dia kata kebun kami tak boleh tinggal. Nak berperang, kebun tak boleh tinggal. Lepas tu hati tak ada rasa nak berinfak. Jadi Allah Ta'ala tegur dalam ayat ni, wahai Allah beriman. Jadi makhluk Allah Ta'ala lain bertasbih pada Allah, banyakkan manusia buat syirik. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan? Maksud ayat ini secara umumnya teguran Allah Ta'ala kepada manusia semua. Orang panggil bercakap, kena buat apa yang dia bercakap. Ini sifat yang baik, iaitu sifat bila bercakap melakukan apa yang dikatakan. Bila kita suruh orang berjihad, kita kena ada semangat berjihad. Bila kita ada suruh orang infak, kita kena ada semangat infak. Kalau tidak, kita jadi orang munafik. Orang munafik disebut Nabi SAW, ayatul munafiqin salasun, tanda orang munafik itu 3. Idza haddasa kadzaba, cakap dia bohong. Idza wa'ada akhlafa, berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, beri amanah dia khianat pada amanah. Jadi orang mukmin ni dia pegang janji dia dengan Allah. Wa'adallah, Allah Ta'ala ni janji dengan orang mukmin. Jadi orang mukmin dia pegang sungguh janji dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak tepati janji ni dengan siapa pun, sampai dengan budak pun kita kena tepati janji. Terjanji pun kena tepati janji, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala marah orang yang tidak menepati janji. Belum daripada mari perintah jihad, mereka tanya kenapa jihad ni lambat. Sedangkan itu adalah kehendak daripada Allah Ta'ala. Ini perangai orang munafik. Bila mari je berjihad, disuruh mereka berjihad, maka mereka tidak mahu berjihad. Mereka tak mahu berjihad. Itu Allah Ta'ala sebut perangai. Kalau bab jihad, dalam bab apa pun, kita kena bercakap dan kita buat apa yang kita tunaikan. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alu. Allah Ta'ala saja kata amat maqtan ni maknanya amat besar kebencian di sisi Allah. Apa yang kita kata, kita tak buat apa yang kita kata. Baik. Maknanya Tuhan tak suka. Allah Ta'ala tak suka perangai ni. Allah Ta'ala tak suka. Perangai apa yang kita sebut, kita tak buat ni, Allah Ta'ala marah. Sebab tadilah, sebab sifat orang munafik. Dalam perkara ini, hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di atas muka dunia ni sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kena pastikan diri kita ni menunaikan tuntutan Allah yang Allah Ta'ala tuntut kita. Tu benda yang kita kena pasti. Benda yang pasti, kita kena pastikan diri kita ni
buat tuntutan yang Allah Ta'ala tuntut kita sebagai hamba dia. Ni antara tuntutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala-nya supaya kita kenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Kita duduk semayang pada dia, kita duduk buat semua benda yang disebut sebagai perintah Allah dalam keadaan kita tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya tak ada akidah dalam jiwa kita ni. Tapak tidak ada. Macam manalah amalan-amalan dia Allah Ta'ala nak letak dalam bekah. Itu akidah tu sendiri sebagai tunjang daripada segala-galanya kalau akidah tu sendiri dah rasa. Ayat yang keempat pula, ayat akhir kita pagi ni, itu tentang saf dalam jihad. Dari segi ayat ni jelas Allah Ta'ala sebut innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Baik. Tadi Allah Ta'ala sebut perangai orang munafik. Bila minta jihad, tak mahu berjihad. Dulu minta, bila sampai perintah tak mahu. Maka Allah Ta'ala kata benda yang dikatakan itu kabura maqtan, amat buruk di sisi Allah Ta'ala. Sekarang Allah Ta'ala sebut tentang jihad kerana perperangan ini melibatkan manusia serah nyawa dia. Nyawa dia. Kerana bila berjihad, kemungkinan nyawa itu akan melayang. Jadi ayat Allah Ta'ala nak ajar supaya kita taat kepada Allah, walaupun nyawa melayang, sanggup berkorban untuk Allah Ta'ala apabila jihad itu diseru kepada kita. Dan Allah Ta'ala beritahu dengan jelas, innallaha yuhibbul ladzina. Allah Ta'ala amat sayang dan amat suka apabila seseorang itu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam teratur. Teratur ni maknanya pertama sekali kena ada strategi dalam perang. Yang keduanya kena ikut arahan orang yang diberi amanah, iaitu ketua dalam perang. Kerana peperangan yang tidak ada strategi dan peperangan yang tidak mengikut arahan ketua, itu peperangan yang kalah. Contohnya perang Uhud. Ketuanya Nabi SAW. Nabi lantik beberapa orang lagi, ketua-ketua yang lain, orang panggil ketua-ketua pasukan memanah ni, dan Nabi pesan jangan tinggal. Tapi mereka tinggal. Mereka tak mahu ambil hak Nabi SAW. Orang panggil oleh kerana harta yang ditinggalkan itu, mereka rasa bahawa menang dah, lari balik dah musyrikin ni. Nabi kata jangan tinggal, itu arahan. Strategi pun Nabi dah atur, arahan pun Nabi sudah buat, tapi yang langgar arahan dalam peperangan akan kalah. Dan itu natijah dari kekalahan. Lalu dalam bab perang ni, kita kena faham dengan betul. Islam tak ganas. Kita tengok video orang semelih orang lah, kita tengok video orang tembok kepala orang lah, kita macam-macam tengok dalam video. Itu bukan daripada kaedah berperang. Tak ada. Tak boleh sama-sama nak menghalalkan darah seseorang itu tanpa arahan daripada orang yang betul-betul orang panggil menjadi khalifah. Sekarang hidup tak ada khalifah. Hidup tak ada khalifah. Maka perang tu tak wajib. Zaman ni nak perang apa? Ruangan dakwah tu banyak. Dakwah tu banyak lagi. Dan penentangan kepada dakwah itu, kalau dalam negara kita nak perang apa? Dakwah boleh. Nak perang apa bila dakwah boleh? Boleh ceramah, boleh sebut hal Islam. Tak boleh perang. Bila tersekatnya dakwah, disekat oleh musuh Islam, pada masa tu jangan main-main. Islam disanggup gadai nyawa dia untuk agama. Jadi benda ni lah benda yang kita kena faham. Jadi orang yang suka-suka nak istihar perang sana, perang sini, ini bukan daripada agama. Bukan daripada agama. Islam dia tolak keganasan. Sebab itu kajian India, dia buat jahat pada orang Islam di India, dia kena ingat. Bila kamu tutup ruang agama Islam ini sendiri, Islam ada cara dia sendiri.
Kamu jangan ingat kamu je boleh bantai orang sedap-sedap. Duk bakar orang tu, duk bunuh kawan tu, duk bunuh kawan ni. Agama pun, Islam pun ada juga perintah supaya berjihad. Supaya berjihad. Cuma jihad tu sendiri, siapa yang nak umumkan jihad tu sendiri? Tu saya kata tadi. Oleh kerana kita tidak ada khalifah dalam muka dunia ni. Khalifah tidak ada. Oleh kerana tu bab jihad ni, Dr. Yusuf Qaradawi dia tulis kitab, dia panggil fiqh jihad. Fiqh jihad. Fiqh dalam memahami perkara jihad. Supaya kita tidak taksub. Tidak taksub. Dan supaya kita tidak melebihi perkara jihad yang sebenar. Dan supaya kita memahami apa makna jihad yang betul. Orang duk pergi berjihad kita panggil duk pergi berjihad Syria ke Palestin ke Yaman, betul ke kaedah jihad dia tu? Jadi kalau kita faham yang tu dengan pahamannya betul, kita akan nampak bahawa banyaknya fitnah yang berlaku di dalam salahnya faham berkenaan dengan jihad ini. Itu kita sebut kemudian. Baik. Saf ni maknanya barisan teratur. Yang Nabi SAW sendiri, saf ni memang Nabi buat latihan untuk membetulkan saf. Terutamanya nak seolah-olah latihan membetulkan saf dalam sembahyang ni macam latihan perang dah. Orang yang buat perbarisan. Kalau mari orang panggil hari merdeka ke hari apa ke, ada polis, tentera buat perbarisan. Tu semua tu dalam keadaan soft. Baris, tegak betul. Suci pun tak lari. Nah? Itu maknanya orang yang berdisiplin. Berdisiplin. Kita semayang ni, hari-hari Nabi suruh buat soft-soft pula betul. Nabi pesan pula. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Di antara kesempurnaan seorang tu solat iaitu dengan soft. Lalu kita pun betul sah itu. Allah Ta'ala suka. Itu latihan untuk mendisiplinkan diri kita. Kerana apabila dalam peperangan, kalau kita tengok sejarah-sejarah perang, Nabi bina saf, ni pasukan hadapan, ni pasukan belakang, bukan duduk macam orang dengar ceramah, merata-rata, tu tidak. Ada saf dia. Ni pasukan memanah, ni pasukan pertahanan. Itu semua strategi perang. Strategi itu, mari Nabi buat seolah-olah macam buat latihan. Semayang-semayang ni satu latihan. Latihan ada ketua, ikut ketua. Dan mesti soft. Tak boleh kita semayang sini seorang, situ seorang. Tak boleh. Kita kena rapat ke soft. Kerana itu kesempurnaan kepada solat. Baik. Oleh kerana itu dalam perang juga kita ada general yang berdepan. Kita ada panglima perang, yang mana Nabi SAW pun lantik beberapa orang sahabat jadi panglima perang. Kalau salah tu imam bacalah semayang, tegur, buat salah. Tu imam salah rakaat, kita ingatkan imam. Begitu juga dalam perang. Salah ijtihad ke apa ke, pemimpin kita, panglima kita ni, kita boleh tegur. Ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan satu bangunan yang marsus, yang tersusun kukuh. Jadi ini nak ajar kita yang mana pergerakan kita nak membela agama ni tak boleh seseorang. Tak boleh. Kalau seorang-seorang kau tak panggil saf. Saf ni paling kurang 2 orang. Lama lagi 3 orang, lama lagi 4 orang. Lepas tu tersusun pula dengan elok. Makna kerja agama ni kena buat sungguh. Dah kena ramai. Ramai pula dengan strategi yang tersusun. Allahu Akbar. Baik. Jadi, kalau kita tengok ringkasnya, Allah Ta'ala suka kepada orang yang ada sifat ni, iaitu orang yang berperang, bukan sebab yang lain kecuali sebab Allah Ta'ala, dan daripada soft tadi ada disiplin dia, tak mahu berpecah, tak boleh kelang kabut, dan yang ketiganya ka'annahum bunyanun marsus, kena kuat, kena kukuh seperti bangunan yang tinggi.
barulah tidak dapat ditembuhi oleh musuh. Maknanya dalam tu tak boleh berpecah. Macam kita hidup ni lah. Kita hidup ni dalam ujian kita Allah Ta'ala bagi berdakwah ni tak boleh berpecah. Kita kena bina, kita punya bangunan, kita kukuh, baru musuh tak boleh nak ambil apa yang tak betul daripada kita. Sebab apa? Sebab punya kukuhnya ukhuwah kita, kukuhnya di kalangan kita itu sendiri. Ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bawa agama ni ada ujian daripada Allah. Maka apa yang kita dapat pada pagi ni, yang pertama tasbih yang tinggi pada Allah Taala. Makhluk lain semua rendah meninggi ke Allah, tidak boleh ambil Allah ni ambil turun sama letak tarah dengan makhluk, tak boleh. Yang keduanya, Allah Ta'ala amat marah kepada orang yang bercakap tapi tidak melaksanakan apa yang dikatakan. Dan yang ketiganya, Allah Ta'ala suruh kita hiduplah keadaan tersusun strategi kita. Ni Allah Ta'ala buat contoh dalam masalah perang. Dalam masalah apa pun mesti kita buat yang tersusun. Mudah-mudahan dia berkati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bertemu lagi di masa yang akan datang dan kita akan sambung lagi lah surah Saf ini, kita akan sambung lagi. Kalau kuliah subuh yang akan datang ni, kalau ada, kita akan sambung dalam surah Saf sampailah habis dan kita masuk pada surah-surah pilihan yang lain. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.